Oh, antaranya dulu macam robot. Okey lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan wartawan. Tidak terlewat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang hadir. Yang berhormat Saudara Zul, Setiausaha Perhubungan, Saudara Muhammad Yassin, kaki tangan Pejabat Perhubungan Pak Negeri Kelantan, Saudara Wan Zul, dan seluruh wartawan yang dihormati sekalian. Ini kenyataan ringkas daripada saya pada hari ini yang dibuat dalam bentuk bertulis secara ringkaslah. Sebelum menyertai PAS pada bulan Mac 1978, saya telah berkecimpung dalam ABIM. Dalam Parti Islam PAS, saya telah memegang berbagai-bagai jawatan dan kedudukan. Sama ada sebagai AJK Dewan Pemuda PAS Pusat, Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Naib Presiden, dan sekarang sebagai Timbalan Presiden PAS. Sepanjang pelibatan saya dalam PAS, di antara tokoh idola saya ialah Jamaluddin Al-Afghani, Said Qutb, Imam Hasan Al-Banna, Imam Khomeini, Umar Mukhtar, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, dan lain-lain tokoh ulama dan cendekiawan Islam. Saya pernah ditahan sebanyak 2 kali di bawah ISA. Antara tuduhan ialah sebagai pelampau agama. Agama yang dimaksudkan di sini ialah Islam. Adapun tokoh-tokoh lain seperti Lenin, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Jamal Nasser, Soekarno, Kamal Atatürk, Ho Chi Minh, dan lain-lain yang disebut oleh saya adalah sebagai sejarah perjuangan rakyat dan kejayaan mereka sebagai contoh perbandingan. Tuduhan terhadap saya secara kasar dari 27 Ogos hingga ke hari ini, 2 September, sebagai penyokong komunis dan hendak mendewakan pahaman komunis amat keterlaluan dan menjijikkan. Segala tuhmahan ini untuk memburukkan saya dan parti saya, yaitu PAS. Tuntutan bersih 2.0, 8 perkara telah membongkar penyelewengan daftar pemilih, electoral roll, dan lain-lain kepincangan. SPR dan Kerajaan BN telah dan sedang berada di kandang orang salah menurut pandangan rakyat. Pemimpin UMNO dilihat merasa gusar dan panik apabila sejarah perjuangan kemerdekaan mula diketahui oleh rakyat jelata, khususnya generasi muda. Perjuangan menuntut kemerdekaan bukan hanya dimiliki dan dipelopori oleh UMNO sahaja. Isu komunis sengaja ditimbulkan oleh akhbar milik UMNO untuk mengalih pandangan rakyat dari menumpukan hal pilihan raya yang bersih dan kenaikan harga barang inflasi yang sedang melanda negara. Akhirnya kebebasan media, yaitu cetak, pandang dan dengar, yang hampir tidak ada di Malaysia, membolehkan propaganda BN berjalan tanpa dapat disanggah dengan berkesan oleh pihak yang dituduh atau difitnah. Itu kenyataan umum saya pada hari ini. Okey, kalau ada apa-apa persoalan. Kenyataan kapal Sing hari ini. Bagi saya itu kebebasan seseorang itu memberi pandangan
Dan saya sendiri akan bertemu dengan beliau untuk bertukar-tukar fikiran. Tak menunjukkan perpecahan dalam Pakatan Rakyat. Oh, tak ada masalah itu. Sudah banyak kali ada perbezaan pandangan, tapi selalunya boleh dicari jalan pertemuan. Bila agaknya pertemuan itu akan diadakan? Bergantung kepada masa saya sekarang, masih lagi saya tidak tetapkan tarikh, tapi cuba dalam minggu ini lah. Takkan tarik balik kenyataan yang dibuat sebelum ni? Apa dia kenyataan apa? Yang sebelum ni yang TV3 ulang 2-3 kali tu. Tak, itu kenyataannya TV3. Saya tidak tahu kenyataan apa. Pasal Mak Indra tu? Mak Indra memang pejuang kemerdekaan. Dalam akhbar berita harian, saya lupa tarikhnya. Nanti saya nanti. 13 Disember 2010. Berita harian mengatakan Mak Indra adalah pejuang kemerdekaan. Saya sebut tadi, UMNO amat takut kalau terbongkar kisah perjuangan kemerdekaan yang sebenar. Ini yang mereka rasa panik dan gusar sekarang ini. Termasuk sekarang ini menyambut hari kemerdekaan seolah-olah perayaan UMNO. Sebab itu rakyat tidak menyertai. 100 kereta nak dapat satu bendera pun payah. Kalau ada pun bendera yang bawa pasir atau tanah muatan lebih, dia letak bendera barangkali nak menarik perhatian. Polis dari DPJ jangan tahan mereka. Kalaulah diletakkan Tengku Rahman, Datuk On, pejuang kemerdekaan, okey. Bariskan bersama tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Dr. Burhanuddin, Abu Bakar Bakir, Ahmad Bustamam, Ibrahim Yaakob, Pak Sako dan lain-lain, maka rakyat akan terpanggil untuk merayakan kemerdekaan. Sekarang kemerdekaan 31 Ogos dijurus kepada perayaan UMNO. Ini yang saya lihat rakyat tidak menyertai dan tidak gairah untuk menyambutnya. Perkara ini yang perlu diperbetulkan. Maknanya di mengistilah perjuangan Dr. Rahman dengan... Ya, kalau mereka nak disenaraikan, mereka boleh termasuk dalam tokoh-tokoh yang lain. Mereka ini memang mengambil alih tugas Melaya Merdeka. Tapi tokoh lain macam tak ada langsung. Tambah Tok Janggut jauh sekali. Jadi ini yang rakyat semakin celek dan semakin merasai perayaan kemerdekaan seolah-olah tidak kena-mengena dengan rakyat. Ini yang sambutan makin tahun makin dingin. Tidak seperti di tahun 60-an dahulu. Kok Kim kata kalau kata tuan nak cakap mengenai sejarah suruh rujuk kepada dia dulu. Itu pandangan dia pakar, tapi banyak orang lain lagi yang pakar. Pandangan ini pandangan rasmi parti lah. Tidak, ini pandangan saya. Pandangan pribadi. Pandangan saya. Dan serang dalam televisyen pun selamat sabu. So, PAS Pusat dia akan bincangkan soal ini untuk tujuan bersama. Kami belum ada mesyuarat dan PAS Pusat tidak merasakan ianya satu perkara yang immediate. Sebenarnya saya memberi ceramah hal tajuk kemerdekaan ini sudah bertahun-tahun. Tetapi saya sebut sekarang ini cuba dipusingkan kerana masalah besar negara sekarang ialah masalah keyakinan rakyat terhadap pilihan raya di Malaysia. Terbongkarnya daftar pemilih yang begitu pincang, yang akhirnya SPR bersedia untuk bertemu dengan pertubuhan haram, iaitu bersih, yang disebut sendiri oleh pengurusi SPR. Katanya dunia mengetahui dan melihat satu kepincangan yang dahsyat berlaku dalam daftar pemilih dan juga pengakuan bekas-bekas tentera yang mereka membuat penipuan ribuan undi dalam pilihan raya. Ini semua meletakkan kerajaan BN dalam keadaan serba salah dan panik untuk menghadapi rakyat. Maka ditimbulkan isu komunis supaya orang bincang hal ini, sedangkan ia adalah satu perkara mitos dan fantasi, bukan satu perkara fact. Perkara faktnya ialah yang sedang berlaku sekarang, tuntutan bersih.